Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuthhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang bermaksud, tiap-tiap yang bernyawa akan merasa mati, dan bahawasanya pada hari kiamat sahajalah akan disempurnakan balasan-balasan kamu. Maka siapa yang dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sesungguhnya dialah orang yang berjaya. Dan tiadalah kehidupan di dunia ini melainkan kesenangan yang memperdayakan. Faqala Allah Ta'ala fil ayatil akhir ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala Wahuwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim. Artinya, maha berkat serta maha tinggi kelebihan Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai pemerintahan dunia dan juga akhirat. Dan sememangnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup. Liyabluwakum, untuk menguji kamu. Ayyukum ahsanu amala, siapakah yang lebih baik di kalangan kamu amalnya. Dan dialah yang maha berkuasa lagi maha pengampun. Wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati lagi saya kasih Al-Fadhil Tuan Imam, Al-Fadhil Tuan Bilal, pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, para alim ulama, para asatizah, ustaz dan ustazah, tuan-tuan guru muslimin muslimat, hadirin hadirat, ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, rakan-rakan, sahabat-sahabat serta anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini pun barakah ini dapat sama-sama kita tunaikan kewajipan kepada Allah melalui solat maghrib secara berjemaah kita pada malam ini. Kemudian disambung pula dengan pengajian kuliah maghrib. Kupasan dan tajuk saya pada malam ini iaitulah hakikat kematian. Hakikat kematian. Sengaja saya memilih tajuk ini. Kematian merupakan peringatan terbaik dan terbesar untuk Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan kepada kita, bahawa setiap manusia yang berhidup, yang bernyawa itu pasti akan merasa mati. Bukan setakat manusia, bahkan semua makhluk yang bernyawa itu pasti akan merasa mati.
Apabila tiba ajalnya, maka balik pulanglah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengingatkan kita bahawa orang yang cerdik pandai adalah orang yang sentiasa ingat akan kematian itu, bahawa mati pasti akan tiba, tak boleh lari daripada mati. Maka orang yang ingat mati menunjukkan orang yang ingat pada alam yang seterusnya. Ketahuilah bahawa kita hidup di alam dunia ini melalui satu alam ke satu alam, merentasi satu alam ke satu alam. Bukan bermula di alam dunia. Kita jauh bermula di alam basyas, alam ruh. Dah tahu berapa lama kita di alam ruh, dah tahu. Terkadang ada hari kita jumpa orang, kita rasa macam pernah jumpa lah. Rasa macam boleh masuk dengan dia. Tapi bila itu jumpa kat mana padahal tak pernah jumpa pun sebelum ni. Kemimpi dah Boleh jadi satu masa dulu di alam ruh kita pernah bertemu dengan dia. Sebagaimana Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, arwah junudun mujannadah, ruh-ruh kita ini pernah bertemu satu masa dulu dalam satu pertemuan mahabbah wa sakinah, pertemuan yang saling mencintai, saling bahagia. Kita suka sama kita ni. Boleh jadi yang disebut Nabi, arwah itu, ruh itu tersusun sebagaimana tentera-tentera yang beratur. Kan tentera kan dia beratur depan satu sama lain kan, masa susunnya. Begitu ruh kita dulu. Ada masa juga kita bertemu dengan orang, apa tak boleh pisang dia ni, kenapa tak kena ni, padahal tak ada apa-apa pun. Boleh jadi ruh kita secara azali dengan dia tu tak belaga sangat, tak belaga sangat. Mungkin roh dia suka kepada kejahatan, ada mungkin itu suka pada kebaikan, boleh jadi. Sebab jahat dan baik ini tak boleh nak bersama. Kita bermula di alam roh berapa lama tak tahu. Ini rahsia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk di alam rahim, ada berkata sekitar 9 bulan. Kemudian kita keluar ke alam dunia ini. Berapa lama? Dengan kadar-kadar yang Allah Subhanahu wa taala tentukan dalam kitab di Lauh Mahfuz kita. Allazi qaddara fahada, yang telah ada ketetapan masing-masing. Berapa lama? Wallahu a'lam. Tapi galiknya umat akhir zaman ini baina 60 wa 70. Kita umat akhir zaman lebih kurang 60 ke 70. Dalam soal ajal Allah Subhanahu wa taala rahsiakan kita. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamus. Kamu sesekali tidak akan tahu bila kamu mati, di mana kamu mati dan bagaimana kamu mati. Tak tahu. Adakah bila kematian di alam dunia ini telah berakhir? No. Kematian merupakan permulaan kepada suatu alam yang jauh lebih kekal. Alam ini disebut wal akhiratu khairun wa abqa. Kehidupan akhirat di negeri akhirat yang jauh lebih kekal dan lama. Tak mati-mati dah di alam itu. Alam akhirat yang sepatutnya diutamakan itulah lebih besar daripada kehidupan dunia yang sementara ini. Dunia bersifat sementara, akhirat bersifat kekal selama-lamanya. Akhirat esok di alam pembalasan, disebut alam pembalasan, yaumul jaza, hari hitung hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, disebut hari pembalasan, hari kutip hasil, hari tuaian yang kita tanam sepanjang di atas muka bumi dulu. Nak kutip hasil dah, hasil daripada cucuk tanam kita di atas muka bumi. Baik yang kita tanam, benih comel yang kita tanam, insya-Allah kita akan kutip hasil dia comel. Kalau buruk dan benih yang buruk kita pilih di atas muka bumi dulu, kita tanam, esok kita kutip buruk jugalah. Kita mesti nak comel tuan-tuan tak? Kalau kita kebun kan mesti kita nak comel. Duyang kita tampuh, pilih duyang cak-cak kapur biasa-biasa, kita pilih benih duyang musangking. Maknanya hok comel-comel lah. Di 24 apa nama satu jenis duyang hitam tu? Warna Ustaz? Kenapa duyang hitam tu? Sebut hitam tapi isi kuning siang.
Mesti kita nak comel. Begitu juga kita nak kutip hasil-hasil kita comel lah. Apakah ibadah-ibadah yang kita tanam satu masa dulu? Kalau comel dengan banyaknya pengisian ibadah kita, esok kita kutip comel, insya-Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baik buruk yang kamu lakukan di atas muka bumi, kerja buat kita ini, sepanjang hidup kita ini, semuanya akan dihitung hisab di hadapan Allah sekalipun sebesar zarrah. Zarrah itu dalam bahasa Arab, bahasa Melayunya kuman. Mana kuman yang halus sangat, nak tengok begitu dengan mata kasar kita tak boleh. Kena tengok melalui mikroskop. Yang anak-anak kita belajar di makmal sains di sekolah tu. Itu pun tuan-tuan, kuman belum lagi menepati definisi zarrah yang sebenar. Zarrah jauh lebih kecil. Bahkan ulama membahaskan zarrah itu sebagaimana kuman dibelah 1000 pula, 1000 kali belah kuman. Saya nak sebutnya bahawa kecil besar yang kita buat, baik ataupun buruk di atas muka bumi ini, semuanya Allah datangkan esok melalui tayangan layar kita sendiri. Kita akan tengok satu-satu bila Allah Ta'ala dedahkan. Dibelek satu-satu kitab-kitab amal kita, tanpa satu pun tercecek dan terlepas pandang daripada pengetahuan dan penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hebatnya Allah Ta'ala semua ini. Maka kita akan hidup di alam akhirat, alam yang jauh lebih kekal. Pasal apa kekal tuan-tuan? Sebab makhluk yang bernama mati dah di akhirat. Lagu mana tu? Esok kita berkumpul di hadapan Allah. Allah Ta'ala datangkan makhluk yang bersifat mati ni. Makhluk yang bernama mati. Hai manusia, ni makhluk yang bernama mati ni. Allah Ta'ala datangkan dalam jelmaan kambing. Kambing, semua makhluk tengok. Ni mati. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala sembelihkan mati ni. Maknanya mampu dah mati di akhirat esok. Di alam yang tak ada mati-mati lagi dah. Maka nikmat kekal dalam nikmat, azab kekal dalam azab. Itu kita bimbang. Mudah-mudahan kita semua ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berkati kita insya-Allah sehingga kita masuk syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirat, sehidupan yang kekal selama-lamanya. Maka pada malam ini saya sengaja memilih tajuk hakikat kematian ini, dan saya akan datangkan ayat-ayat Al-Quranul Karim, wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai peringatan kita yang khususnya membicara soal mati. Apakah Al-Quran menyatakan mati itu bagaimana? Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala mulakan ayat kullu nafsin za'iqatul maut linabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasa mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cubaan yang sebenar-benarnya. Hidup itu sebagai ujian, sama juga mati itu juga sebagai ujian. Dalam kehidupan Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan ujian kepada kita pelbagai bentuk dan ragam, sebagai tanda-tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi kehidupan kita ini diuji dengan sukar, dengan sulit, miskin. Boleh jadi juga kita diuji dengan kemewahan, kesenangan. Susah ni dengan miskaya ini, dua-dua ni ujian belaka. Ujian belaka. Jangan kata miskin ni apa Tuhan uji kita ni susah sungguh, kita kata. Orang senang pun ujian juga. Pokoknya tengok, miskin ataupun kaya, susah dan senang ini adakah membawa dia makin dekat dengan Allah? Ini maknanya dulu ujiannya. Ada orang macam kita ni orang susah sikit, padanglah Tuhan uji kita melalui susah. Boleh jadi Abdul Rahman kalau mu senang, mu akan lupa aku ini. Jimat, kalau jimat senang, boleh jadi lupa Allah Ta'ala. Tak ada dah nampak sejik surah mata hidung, tak ada dia. Sebab senang. Boleh tadi juga Allah Ta'ala uji orang senang-senang ini. Tapi Tuhan tahu dia dengan senang dia tidak melekakan, melahirkan dia dengan Allah. Masih kekal dia istiqamah sembahyang sujud surah ni, tak ada masalah walaupun bisnes dia banyak. Ni mana luluh ujian. Ada orang susah tapi lupa juga Allah Ta'ala.
Nak nampak batang hidung dia sejik surah payah. Buktinya ramai mana orang kampung kita tuan-tuan. Dan ramai mana yang ada di masjid surah ni. Kalau ikut contoh lah, bukan sini saja, di mana-mana pun begitu. Kalau ikut hitungan bilangan sebenar penduduk kampung kita ni, bukan setakat ni, ramai lagi ni. Buktinya masa raya penuh maya raya. Mana hal lain? Ujian. Ada juga dia senang sungguh kaya, bilioner dia ni, tapi tak pernah nampak dia miss sejik surah. Ada sama dia. Allah Ta'ala datangkan berbagai bentuk agar kita manusia ini ingat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa sahaja ujian, susah kita bersabar, itu jalan dia dah. Nak kata guana, senang kita bersyukur. Kadang-kadang syukur itu lebih besar martabatnya dibanding dengan sabar. Para ulama mengatakan syukur ini martabat dia lebih besar daripada sabar. Apa sebab? Sebab syukur ini tak semudah tu orang boleh bersyukur, tuan-tuan. Sabar, tak ada arah kena sabar juga. Tak ada arah. Nak tahu mana diuji dengan bakar, accident, mati ayah, mati anak, banjir, sabar ada arah. Tapi senang, belum tentu kita bersyukur. Dengan banyaknya Allah Ta'ala berikan harta-harta pada kita, adakah kita manfaat gunakan ia melalui jalan yang benar? Selesaikan zakat-zakat kita dengan Allah, selesaikan sumbangan sedekah kita dengan manusia, kita buat tak? Boleh jadi Allah Ta'ala tak bagi kita kaya ni, inilah sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita, supaya kita ini kekal dalam ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Thumma ilaina turja'un, akan balik pulang pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayat ni tuan-tuan bukan satu je, banyak Allah Ta'ala sebut dalam Quran untuk ingatan kepada kita semua ini, balik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ibnu Tafsir dalam tafsirnya menjelaskan bahawa kematian di mana-mana pun kamu berada pasti akan datang. Kematian pasti akan menjemput kamu. Maka jadilah kamu orang-orang yang selalu berada dalam ketaatan dan kepatuhan kepada Allah, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sesungguhnya itulah yang terbaik bagi kamu, supaya kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang berkekal, yang bertakwa, beriman dan bertakwa, taat dan patuh, tunduk pada titah perintah Allah, berusaha sehabis mungkin untuk tinggalkan segala larangan dan tegahan Allah. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut bahawa manusia tidak boleh lari daripada mati. Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, dia pasti akan datang menemui dan menjemput kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang berkuasa mengetahui alam ghaib dan alam nyata. Lalu dia beritakan kepada kamu setiap kerja buat amal yang kamu lakukan di atas muka bumi. Surah Jumaah. Kita balik pada Allah, dan Allah Ta'ala tunjukkan segala kerja amal buat kita pada Allah. Sama juga ayatnya, aynama takunu yudrikhumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Maksudnya, di mana sahaja pun kamu berada, kematian pasti akan mendapatkan kamu, sekalipun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Inilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingatkan kita, tuan-tuan. Sama ada kamu dalam keadaan taat ataupun kamu sebagai hamba yang derhaka, dua-dua mati belaka. Mati belaka, tak boleh nak lari. Wahadainahun najdain, dibentangkan pada manusia dua jalan, nak jalan baik atau jalan buruk, hamba yang taat dan patuh ataupun hamba yang derhaka dan ingkar, dua-dua mati. Buktinya kita melihat sejarah-sejarah silam, orang-orang yang saleh, para nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam dan para rasul. Inilah manusia terbaik pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada dah orang paling baik, paling sempurna atas muka bumi ni, melainkan nabi-nabi dan rasul-rasul. Mereka ini bersifat maksum, tidak ada dosa pada Allah. Mati tak? Mati. Sahabat Nabi SAW
berjuang berhabis-habisan, korban harta, benda, masa, jiwa, bahkan nyawanya mati kerana Islam. Mati tak? Mati. Para alim ulama yang takutkan Allah, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama, sesungguhnya di kalangan hamba-Ku yang takutkan Aku ini iaitulah ulama. Mati tak? Mati. Para salafus salih mati. Sama juga, kita juga sama akan mati. Mati balik pulang pada Allah. Koklah, kalaulah kita pilih sebagai hamba yang derhaka, ingkar pada Allah, tak mati, mati juga. Ambil contoh Namrud. Kenapa tak ada pada Namrud ini? Memiliki kerajaan besar, menguasai dunia. Hamba yang zalim, kerajaan yang zalim, ingkar derhaka pada Allah. Mati tak? Mati. Firaun sehingga mengaku dirinya sebagai Tuhan, tak berbongkaknya daripada Allah. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang maha tinggi. Mati. Mati. Dicyanus, raja yang berkuasa di zaman 7 pemuda Ashabul Kahfi. Raja ini mengaku sebagai Tuhan, belagak, sombong dia. Mati tak? Mati. Abu Jahal, Abu Lahab yang menentang Nabi habis-habisan. Mati tak? Mati. Maknanya tuan-tuan, hamba yang taat ataupun hamba derhaka, mati belaka. Maka kita sebagai orang yang beriman, yang bijak pandai, mestilah memilih jalan yang taat, sebab dua-duanya mati. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, kamu tetap akan balik pulang pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati juga. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan juga bahawa kematian merupakan ujian. Sama juga sebagaimana hidup itu juga sebagai ujian. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha berkuasa dan Maha pengampun. Seterusnya, yang keempat saya nak sebut, Allah Ta'ala ceritakan soal mati itu tidak mampu ditunda atau dipercepatkan. Mati juga nak cepat dah boleh. Minta Tuhan, boleh tak Tuhan nak mati cepat? Dah boleh. Dah boleh. Puas dah hidup, dah boleh. Sama juga nak pelambat. Lambat sikit mati, tak puas lagi hidup, dah boleh. لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Tiap-tiap umat mempunyai ajal. Semua generasi-generasi sebelum ini telah berlalu dan semua mereka mati. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya walaupun sesaat, dan tidak mampu mendahulukannya walaupun sesaat. Sama juga ayat lain, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila tiba ajalnya seseorang itu, لَا يَسْتَأْخِرُونَ, tak boleh nak lewat walaupun sesaat, وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, tak boleh nak cepat walaupun sesaat. Ibnu Katsir menyatakan dalam tafsirnya, setiap generasi mempunyai batas usia yang telah ditentukan pada mereka. Dan apabila batas usia itu telah habis masanya, yakni ajal telah datang, maka mereka tidak dapat mengundurkannya walaupun sesaat, dan juga tidak mampu mempercepatkannya walaupun sesaat. Dalam soal ajal, kita tak tahu. Ajal itu datang, kata Nabi, apabila telah habis rezeki yang Allah Subhanahu wa ta'ala tuliskan dalam kitab-kitab kita di Lauh Mahfuz. Semua kita ni, ayah ibu sekalian, ada kitab masing-masing dah. Ini Allah telah menulis awal lagi. Bukan lepas kita hidup, sebelum kita lahir lagi dah ada ni. Maknanya skrip lengkap untuk kehidupan Abdul Rahman, kehidupan Cik Wud Seung, kehidupan Motihma, kehidupan Haji Lemang, ada belaka dah. Kitab-kitab kita ada belaka dah. Dalam itu termaktub awal azali lagi. Rezeki-rezeki kita, jodoh pertemuan kita, jodoh-jodoh kita. Tak usah marahlah orang bini 2, bini 3 tu. Tulis dah nak warna, nak atas warna. Termasuklah juga ajal maut kita.
Mati kita ada dah depan tu. Bukan dadak lagi ada dah. Dia terpacok kukuh kematian kita itu. Mana dok dokek molek dah tu, nyacak mati kita ada dah depan tu. Dak gogeh dah. Nu macam tiang tunggu. Dia tunggu pagar kemah ming. Toki kita pacok buh mata mesu. Kau ngek ogeh lu. Lepas tu cabut pula. Bung kau dalam ogeh lagi. Dak alam mana lagi. Cabut pula. Kau buh pula. Ogeh lagi. Ni masuk ni kat habis lepas ada kat keting ni. Ngelah kali. Kau ya buh dah. Asal nak cabut lah. Asal nak ogeh sah. Kemah ming dah. Gitulah nyacak mati kita duduk depan pacok dah. Bung. Dak bokeh dah. Barang siap dah. Yang kita tengok mati kita takut. Dah jimat tu mati pasal apa? Mati Covid sah. Cik demam mati dah. Demam. Cimani. Baik Cimani. Ada budak batu buruk meninggal accident. Langgar Batang Pari kenapa awak di tepi jalan tu? Mati accident. Mati lemah 3 beranak kapun saya telemah tu. Mati. Kalau dak pergi sungai mati dak hati dia. Dah orang lihat gitu. Ajar dia begitu dah. Tercatat begitu dah. Maknanya apa tu? Rezeki dia habis dah dalam kitab dia tu. Bila rezeki habis, mati dah dia. Mudah fahamnya kalaulah esok rezeki kita masih ada lagi dalam kitab azali kita, dak mati lagi kita. Tetapi kalau tak ada dah rezeki kita, larilah ke mana pun, lekok gilah ke mana pun, mati akan tiba. Itulah dinamakan ajal. Dah mati kecil mani, mati lemah lah, mati accident lah, mati sakit buah pinggang lah, mati sakit jakau lah, macam-macam. Hak ni bahasa kita. Bahasa manusia dia begitu. Mati tidur dah, mati itu bahasa kita. Hakikat sebenarnya adalah ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila tiba ajalnya seseorang itu, la yastakhirun, tak boleh lewat walaupun sesaat, wa la yastaqdimun, tak boleh cepat walaupun sesaat. Inilah ajal. Kita orang beriman, kita pasrah, kita rada, dah ada dah kematian kita. Allah Ta'ala sengaja gantung dan rahsiakan kematian ini. Sengaja kita tak tahu. Sebab apa? Supaya Allah Ta'ala nak kita bersiap. Buat kerja amal sikit. Itu pun bukan lama. Dengan kadar-kadar batasan usia kita akhir zaman ini 60 ke 70 tahun. Dah apa 100 tahun. Jarang siapa 100 tahun tuan-tuan. Ada di kalangan kita siapa 100 tahun. Itu pun ering dah. Ering mepeh dah. Mepeh dah. Arwah tok saya meninggal tahun lepas. Usianya sekitar 95. Mati tak ada sakit apa. Dia sakit tua begitu je. Kecil manis, darah tinggi, buah pinggang semua tak ada. Itu pun tuan-tuan bongkok 3. Siapa rendah je bongkok ni. Bongkok 3. Daripada dapur nak pergi ke depan rumah tengok cucu main tu. Slow sek jalan. Bukan sakit ni. Hak sihat ni. Hak sihat ni. Slow jalan. Mana enjin nak gerak dah. Tu 100. Kat 100 baru. Sekejap itu saja tempoh. Tetapi Allah Ta'ala nak bagi ke syurga kita selama-lamanya. Selama-lamanya Allah Ta'ala bagi. Maha kaya, maha murahnya Allah Ta'ala. Bagi pada kita ini, wahai manusia, kejaman buatmu sekitar 80 tahun je, 60 tahun, 70 tahun je. Tetapi syurga aku bagi selama-lamanya. Cuba tengok dalam hitungan tempoh usia dunia akhirat tuan-tuan, saya buat bandingan. Kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun. Sehari kita bangun di akhirat samaan dengan 1000 tahun di atas muka bumi. 1000 tahun di atas muka bumi. Maknanya kalaulah usia kita sampai 1000 tahun, esok baru bangun sehari di akhirat. Sehari baru di akhirat esok. Dah kita 60 ke 70 ni, maknanya ikut sukatan usia akhirat, tak sampai sepagi pun usia kita di akhirat esok. Dan kalaulah kita benar menjadi hamba yang taat pada Allah 60 tahun, 70 tahun, memang hamba taat sungguh ni, Tuhan bagi syurga padan dengan usia tempoh kita lah, setimpal dengan apa kerja buat kita.
Maknanya 60 tahun di akhirat jugalah mengikut usia kita. Sepagi je Tuhan bagi syurga pada kita. Selanjutnya begitu. Sepagi je lah. Tetapi dah, Tuhan bukan bagi sepagi, selama-lamanya. Lama, hebatnya Allah Ta'ala. Maha kaya sungguh tuan-tuan Allah Ta'ala. Baik, sengaja Allah Ta'ala rahsiakan mati ini supaya kita ni bersiap ada amal seiring dengan perintahnya. Fatazawwadu fa inna khaira zadi taqwa, kata Allah. Wahai orang beriman, cari dan kutiklah bekal, dan bekalan terbaik itu adalah ketakwaan kepada Allah. Tuhan nak daripada itu. Terdapat beberapa perkara yang Allah Subhanahu wa taala rahsiakan daripada kita, dan hanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, dalam pengetahuan Allah Ta'ala sahajalah yang tahu perkara ini. Apa dia? Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Innallaha 'alimun khabir. Sesungguhnya Allah Ta'ala hanya pada sisinya sahajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Yang pertama soal kiamat Allah saja tahu, manusia tak tahu, Nabi pun tak tahu. Tapi Nabi datang menyatakan bahawa kiamat pasti akan berlaku. Ia datang serbaghta. Baghta itu mendadak, tiba-tiba mari. Ini kiamat. Hancur seluruh makhluk ini. Bumi akan hancur. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, akan digoncang-goncangkan bumi ini. Goncang tuan-tuan. Saya ambil contoh. Gempa bumi tu bukan goncang lagi, tu panggil gegaran. Tu bau gegar, gegar gini. Bau, gegar, gegar. Gegar. Lepas tu itu gegaran. Maknanya gegar itu. Ni bukan gegar, ni ayung. Ayung. Goncang. Ni bukan goncang. Goncang gini. Ni goncang. Bayangkan tuan-tuan, bumi digoncang. Hacul bola. Gegar tu pun tak kat nok dah kita. Berapak lagi tubik daripada bangunan. Gegaran. Mana gempa bumi tu berlaku. Kena waktu tubik lava ni. Siapa-siapa masa dia kena tubik daripada kerak bumi tak boleh perang. Kena buat tubik sebab ia sebagai sunnatullah supaya makin comel dunia ni. Begitu. Mana kita macam kereta kita injing lah. Kena buat tubik panas apa. Tubik juga ada masa dia. Dak tubik rosak pula injing kita. Begitulah mudahnya. Kena buat tubik. Kalau tubik sama ni injing rosak, kereta rosak kata. Dak tubik langsung rosak juga. Dia kena tubik apa masa dia tubik. Allah. Takutlah kita tuan-tuan. Yang pertama soal kiamat. Yang kedua, Allah Ta'ala ceritakan wa yunazzilul ghaith, bila turunnya hujan kita sesekali kamu manusia tak tahu, terbatas. Dan berapakah titisan-titisan hujan ini pun kita tak tahu. Allah Ta'ala saja yang tahu hal ini. Ramalan gaji cuaca kata esok ada hujan, itu ramalan. Nak pegang belum tentu. Tak salah ramal ni. Penting juga. Ini juga adalah teknologi yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada manusia, bukakan pada kita. Sehingga tengok hari Sabtu depan tu 3 hari tu ramalan boleh jadi banjir besar tu. Kita pun prepare lalu, siap selalu. Boleh jadi tak kena ada juga. Tetapi sekurang-kurangnya ia menjadi persiapan persediaan pada kita. Siapa Haji Long pindah tarikh daripada hari Rabu tukar hari Sabtu beruh anak dia. Dia hari Rabu tu, baik Rabu tampak hujan bak. Hari Sabtu nampak mendung. Tiba-tiba hari kejadian, hari Rabu tu dak hujan setara. Hari Rabu tu, hari Sabtu tu hujan. Angin kuat pula terbang habis kenopi. Nak terona. Allah Ta'ala yang tahu. Wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham. Sama juga jantina laki perempuan dalam kandungan rahim ibu. Yang ketiga, dalam soal bayi dalam kandungan rahim ibu, laki puan kita tak tahu. Dan nak agak boleh ikut scan. Tapi nak pegang pasti laki ni, sebab scan tengok laki. Dah leh. Semangat telefon kita, ustaz bagi nama tu, nama anak dia. Mana pula orang nombor 3 ni? Tubik dah ke? Dah lagi. Tak apa, tak dah nak laki dia laki.
Sebab hak dua sebelum tu puang dah. Laki-laki. Tubik dah. Tak lagi. Hamba kata tunggu tubik lah. Tunggu tubik sikit lagi. Tunggu tubik. Dah usah scan dah. Jelas-jelas nampak kekeng kaki batu nampak toko tadi. Oh tak. Scan hari ni. Toko nampak batu tu. Anak ni. Tiba-tiba hari pas salin tu telefon kita. Tak nama tu. Laki puang. Puang tu gosah tadi. Nak kata mana? Kita pun kata dapat mana batu tu. Batu hilang tu. Tak tahulah. Doktor pun tidak pegang kata ni wajib lelaki ni dah. Doktor pun kata insya-Allah ni lelaki ni. Tengok pada scan kita. Salah ke tak salah? Teknologi kan. Penting teknologi ni. Bukan setakat boleh scan saja ni boleh tahu ni ada kanser sini, ketumah ada toko sini weh. Ada kat paru-paru kita boleh nampak. Ni teknologi Tuhan buka. Boleh scan, ada ketumbuhan sini, ada masalah sini, jatuh sakit sini. Tetapi dalam soal jantina lelaki perempuan ni tak boleh. Tak boleh. Tuhan rasa. Tak nampak. Melalui perubatan moden ke peralatan moden sekalipun, canggih apa pun tak tahu. Sekadar boleh kata je insya-Allah lelaki tu. Tapi kena tunggu tubik juga. Banyak mana dah tak tepat. Kata lelaki tubik-tubik puang. Kata puang tubik-tubik lelaki. Tuhan sebut dalam Quran ayat ni. Wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Jantina lelaki perempuan dalam kandungan rahim ibu. Dah tahu. Hebat Allah Ta'ala. Salah ke teknologi ni? Tak salah, gunalah. Kan itu pemberian Allah Ta'ala teknologi kepada kita ni. Tuhan bukakan pada manusia teknologi yang canggih. Alhamdulillah. Kita boleh guna untuk part-part lain pun boleh. Ni boleh nampak rupanya ada ketumbuhan dalam kepala weh. Hebat tuan-tuan. Teknologi. Boleh nampak ni. Allahu Akbar. Subhanallah. Allah Ta'ala Maha Kuasa diberikan pada manusia. Kita kembalikan kekuasaan dan kehebatan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi pada kita tu. Sehingga boleh setara tu boleh cipta alam ini. Baik. Yang pertama soal qiyamah, yang kedua soal hujan dan titisan hujan, yang ketiga soal jantina laki perempuan dalam kandungan rahim ibu, yang keempat wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan, dan kamu sesekali tidak tahu apa yang berlaku esok. Esok pula kenapa berlaku esok tak tahu. Jangankan soal esok, soal lepas ni pun kita tak tahu dah tuan-tuan. Lepas ni tak tahu kenapa. Saya ingat lagi saya baru lepas kuliah sehari dua ni, lepas di Wakam Besu. Wakam Besu tu, Masjid Wakam Besu. Tubik daripada kereta, tekok ni rasa latih payah kata. Rasa paisa tu kan, pergi makan dulu belum balik. Tapi rasa nak latih payah, kepala kita latih payah. Cucu gula-gula kambing sedap kita kata. Ya mari kan ngidang ni. Tak ada hari tu. Sebab tulang juga dah Wakam Besu dekat dah dengan Batu Nang tu. Ada roti payang corner kat Batu Nang tu. Hamba pun teringat telefon saya dah dak makan seorang ni. Hello kata, "Wang, model mana?" "Mana sat? Nak ajak aku roti payang ni." Dah roti payang ni sat nak pergi. Hak Panai ke hak Batu Nang? Dak sini dah apa ni, apa nama? Payang corner tu, payang corner Batu Nang. Lah ustaz, hamba duduk sini dah ustaz. Tak jadi pun tuan-tuan, dia duduk situ dah. Sebab hamba ada bawa ustaz seorang kata. Ada apa tunggu situ kita pergi. Call laju. Dah hidup dah roti payang dah. Siapa-siapa tuan-tuan hidup meja dah dengan ada ustaz seorang lagi. Kita pun pakai kita nak cakap dia, lagilah tengok roti payang ni siapa dah. Oh, kau Clio. Oh, ada siapa dah roti payang dia dengan kuah kambing pula. Dia tu sat order, dia order. Kita pun nak colah ke meja pak roti payang tu. Nak order apa? Roti payang tau. Nak order roti payang lah ceritanya ni. Tapi tuan-tuan, siapa dekat pak nebo dia tu, belah ni nebo roti payang dia dengan payang dia, belah ni pula dia bertengah goreng mak tabuk dan roti canai. Hak ni pula belah roti canai. Tiba-tiba baru nak order roti payang sebutir, tengok mak tabuk tengah panas-panas perang. Mari nitah mak tabuk kuah gula kambing sedapnya. Belang-belang nak order roti payang, mak tabuk sebutir kuah kambing. Nak tengok mana? Kita tak tahu. Padahal dari sejik di kepala roti payang. Ayat ni wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan. Kamu tak tahu apa berlaku lepas ni.
esok tak tahu. Rezeki kita Allah Ta'ala tulis, mau tabuk rupanya. Lepas kena nanti payah, hilang serta-merta. Tak tahu tuan-tuan. Rancang boleh, tetapi ketetapan dan ketentuan bukan hak kita. Allah hebat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Hari ni tuan-tuan bersara sebagai bomber, sebagai polis, sebagai cikgu, sebagai pejabat air, jabat satu dan macam-macam. Anak kita kerja hebat, kerja cikgu, kerja ustaz, kerja apa nama pensyarah, doktor, misi, kerja pertanian dan macam-macam. Kita tahu ke tuan-tuan? Kita atur ke anak-anak kita? Tak. Allah Ta'ala atur. Dan sesuai dengan kepakaran dia, dengan minat dia, kena dengan jiwa dia. Anak kita 10, anak kita 5, semua Allah Ta'ala atur belaka. Sesuai dengan minat dia masing-masing. Kita tak tahu bagi ayah ni. Tak tahu. Hebat Allah Ta'ala. Aturkan urusan sekalian hamba-hambanya. Wa ma tabdri nafsum madza taksibu ghadan. Ini Allah Ta'ala sebut. Yang keempat. Yang kelima. Ini syahidnya perbahasan kita pada malam ini. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kamu sesekali tidak tahu bila kamu mati. Di mana kamu mati? Bagaimana kamu mati? Hak ni kita tak tahu. Allah Ta'ala rahsiakan. Asal mana? Asal gonton asik. Kita asal gonton mati. Mati mana? Tahu. Tahu mati mana. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Mu sesekali tak tahu mati mana. Sebab hamba mulai ada orang Kelantan, orang Perak. Simpan mana? Nu kubur Baqi'. Baqi'. Ni kubur sahabat Nabi tu di Madinah. Allah rezeki dia sungguh. Suka kita tengok. Nangis kita. Tak suka mu mati sini dah. Mati. Arab Saudi bagi tidur simpan di Baqi'. Allah, padang orang baik tu. Dato' Harudin kalau masih ingat orang mana? Orang bagi simpan mana? No, US. Allahu Akbar. Kita juga begitu, tak tahu mati mana. Bagaimana mati? Mati pun tak tahu lagu mana. Mati rumah ke? Mati sakit ke? Mati aksiden, mati lemah? Tak tahu. Bila sama lah juga. Bila masa nak mati tak tahu. Umur berapa tak tahu. Ji umur apa je? 74 tu. Ni macam 63 dah Ustaz. 63. Banyak lah. Banyak lah. Banyak tu hal lepas dah. Kita sebut tu 73, 64, 55. Hak tu habis dah. Habis dah. Hak sakit baki ujung ni tak tahu banyak mana lagi. Tak tahu banyak mana lagi. Macam kita sebut tadi lah. Nyacai mati pacak dah depan. Kita usia makin tua, hari makin bertambah. Maknanya kita menuju ke nyacang kematian itu, jaraknya makin hampir, makin dekat, makin dekat. Sebab nyacang ni kekal, kita gerak sama. Kau rapak. Kau habis dah. Berapa? Macam hamba 38, 37. Habis dah. Ada banyak lagi depan. Dahu. Ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pastinya Nabi SAW sebut sebagai peringatan kita. Kita tak tahu mati di mana, bagaimana dan bila. Tetapi kata Nabi, matinya seseorang itu sebagaimana lazim dan biasanya dia. Matinya seseorang itu sebagai biasa dia. Lagu mana kehidupan kita hari-harian tu? Kalau kita sentiasa dalam taat dan patuh pada Allah, insya-Allah mati dalam keadaan taat dan patuh pada Allah. Tak muda lagi, tak tinggal, tak pisah sejak surah 5 kali sehari semalam, gitu sama, insya-Allah mati dalam keadaan tu. Tapi kalau kita lara sama, leka sama, mati dalam keadaan lara dan leka lah. Ramai kita tengok contoh-contoh kematian baik tuan-tuan. Kematian sebaik-baik kematian, husnul khatimah, sebaik-baik kematian. Yang terakhir ni saya nak tinggalkan satu doa. Doa sebagai minta dengan Allah mati sebaik-baik kematian. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, matikan kami ini sebaik-baik kematian dan jangan sekali engkau matikan kami seburuk-buruk kematian. Kita nak mati comel. Mak ayah sekalian, tak boleh dalam bahasa Arab sekalipun, bahasa Melayu pun tak apa. Ya Allah, mati comel lah hamba ni, jangan mati uduh hamba. Nak comel. Kalaulah kehidupan kita kekal dengan lara, maidaji ada lagi. Saya sebut ni sebab kelitah apa ni tuan-tuan. Tengok orang level-level ayah dah ni, maidaji lagi garik. Kalau taptang tu kita kata zohor tu pagi tak apalah. Dah nak isi lepas peceng dah ni garik. Hamba sebutlah kat mana tu, hamba
Ni nak jadi Tuhan nak tunjuk barangkali kita nak masuk sejik tu salah masuk jalan. Bau ni belah-belah patah sikit. Bau masuk. Lah awak kenapa atas pasal ada 3-4 orang 5 orang ni. Gelak-gelak surang-surang. Mai dah hati lagi. Bebang tu. Oh, kita bimbang takut begitulah tuan-tuan. Mana kalau dah kita berapa dah? 55. Cuba cek. Cukup tak lagi sembahyang 5 kali sehari semalam? Tak cukup lagi. Dah bila nak cukupnya? Sehingga kita cukup 5 waktu sehari semalam di sejik. Bukan cukup mayang. Cukup mayang lain cerita. Hak sejik ni. Itu dia. Matinya seseorang itu sebagaimana biasanya dia. Saya ingat satu contoh tahun lepas tuan-tuan. Ada seorang cikgu mak di Batu Nang tu mati dalam masjid selepas Jumaat. Selepas solat sunat Jumaat. Macam mana Tuhan berikan pada dia tu? Semesti ada rahsia dia. Umur dia dekat yang sejik. Sebagai contoh terakhir ni. Dekat yang sejik. Lepas tu ada kita dengar Pak Peter mati dia. Kita pun tanyalah. Apa lebih ayah ni? Siapa Tuhan berikan mati dia begini ni? Mati comel ni. Mati sejik. Nak cari mana mati sejik tuan-tuan? Ayah beli seorang 2 je. Sepanjang penubuhan masjid di mana-mana pun. Saya ingat seorang tu. Ada orang kabar saya kata masjid dia ada seorang ustaz mati dalam masjid ni. Siapa dia? Saya tanya dia. Tok Imam. Nak sabar tak? Matinya dia sebagaimana lazimnya dia. Memang dia biasa begitu. Sejik sama je. Mati sejik dia. Itu dia. Sama juga tuan-tuan. Kemudian saya tanyalah anak ni, apa rahsia nak tahu kok siapa ayah Tuhan bagi begini ni? Tak main Jumaat kok ustaz daripada budak daripada ayah tengok gitu 5 waktu sehari semalam mati main sejik sama ni tu. Saya tu dak. Kalau tu saja dak adang. Semua orang lain ramal lagi main 5 waktu sehari semalam. Ramal lagi main sejik serah ni. Pasal dia kata kalau ikut amalan ayah lah, jak daripada kecil itu. Ayah lah hak nyapu sejik sama tu. Hak nyapu debu, kutip sapah dan sebagainya, dikupur dah sebekas bol plastik. Bol lah bucu tu. Petang-petang ayah pergi buang. Setiap hari ayah buat. Siap ke ayah? Tak. Bukan siap lantikan. Dia suka rela je, cikgu. 70 lebih meninggal dia. So, gitulah hari-hari. Siapalah ke tua dia. Siapa ketua dia, tuan-tuan dia dah ogok dah. Dah ogok dah. Dia boleh sapu sahaja dan dikumpulkan sampah tu, buran plastik. Cuma ibu tempat biasa tu, anak pula buang. Telefon sama anak petang je, mau tahu siapa ayah tu, mau pergi buang. Esok lusa pula azan, khabar anak-anak yang masing-masing tu. Dia dah ogok dah, tapi boleh nyapuh je. Maka Allah Ta'ala berikan dia mati dalam masjid. Sebab apa? Sebab rutin dia begitu. Sebagai melazimnya dia. Kita tanya lagi, kenapa lagi kok? Rupanya, hak bagi tahu kita, setiap malam sebelum balik ke rumah, cikgu mak lah yang basuh jambang ni, Pak Putih ni, setiap malam basuh. Jak muda dia lagi. Nak sabar tak Tuhan bagi ke dia? Nak sabarlah tuan-tuan. Allah. Bukan mari mayang tak kena sakit dah, sihat lah. Sakit-sakit biasa gitulah. Pas mayang, pasu sebab ada CCTV kita nampak. Pasu mayang sunat, pas mayang sunat orang salah dengan dia, pasu dia wirid sikit macam dak. Pop, jetak kaki tu mati lalu. Mati comel ni. Husnul khatimah. Insya-Allah kita mudah-mudahan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala supaya kita kekal dalam amalan rutinan biasa kita ni sebagai hamba Allah yang taat dan patuh, hamba yang bertakwa pada Allah, supaya kita balik pulang pada Allah dalam keadaan hamba yang benar-benar beriman dan bertakwa pada Allah. Begitulah kita kena hiasi dalam rutinan harian kita ini supaya kekal dalam keadaan ketaatan pada Allah dan bukan lara daripada Allah, agar Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita esok dengan sebaik-baik kematian. Dan doa ini yang kita sebut ini pastikan kena doa sama-sama setiap kali lepas sembahyang kita, sebab doa ini kita nak pakai masa mana? Di hujung hayat kita. Allah Ta'ala belum makbulkan lagi doa ini. Doa ni kita nak pakai masa hujung hayat kita. Jadi selagi mana tak sampai hujung hayat kita kena berdoa. Sekurang-kurangnya 40 tahun aku berdoa ayat ni wahai Tuhan, 20 tahun aku berdoa doa ni wahai Tuhan. Mu dengar sekali padang lah. Dengar sekali. Dalam 20 tahun aku berdoa doa ni. Aku dapat dulu masa muda contohnya. Tuan-tuan, ulama buat bandingan doa itu sebagaimana ketuk pintu. Ketuk pintu. Tiba-tiba tok 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 tok. Sampai masa pula Zuhur tok makna kan ketuk sama. 5 kali sehari, 5 kali sehari. Agak-agak tuan rumah buka dak ketuk sama. 5 kali. Kita diri bagi tuan rumah pun last kali buka jugalah.
dah 40 tahun, 20 tahun, insya-Allah Tuhan berilah, insya-Allah. Sesetakat dululah perkongsian kita pada malam ini yang saya kupasnya tajuk hakikat kematian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kehidupan kita dunia dan akhirat. Moga selamat dunia akhirat insya-Allah, dan matikan kita sebaik-baik kematian, dan dibangunkan bersama-sama dengan nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam, para saleh, orang beriman dan bertakwa yang mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sakat dudul aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Terima kasih. Ambil pokok dia dah.